Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita akan belajar satu tajuk pada bidang akhlak Islamiah, iaitu adab berkomunikasi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Menyenaraikan prinsip komunikasi Islam. 3. Menerangkan adab-adab berkomunikasi. Dan 4. Menjelaskan hikmah beradab ketika berkomunikasi. Apa maksud komunikasi? Dari segi bahasa, komunikasi adalah perhubungan. Manakala dari segi istilah, komunikasi bermaksud perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti surat, email, telefon dan webinar. Untuk maksud komunikasi dari segi istilah, terdapat dua kata kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama, bentuk perhubungan sama ada melibatkan dua individu atau lebih. Dan yang kedua, bagaimana perhubungan itu berlangsung, sama ada secara langsung atau melalui perantaraan. Setelah kita mempelajari maksud komunikasi, ayuh kita lihat pula 6 prinsip komunikasi dalam Islam. Dan untuk bahagian ni, Ustaz minta semua pelajar fokus dan cuba memahami makna kalimah bahasa Arab bagi prinsip komunikasi dalam Islam. InsyaAllah mudah. Okey, baik. Yang pertama, kaulan karimah, iaitu kata-kata mulia. Yang kedua, kaulan ma'rufah, iaitu kata-kata yang baik. Dan yang ketiga, kaulan layyina, iaitu kata-kata lembut. Untuk 3 prinsip yang awal ni bagi Ustaz mudah untuk kita ingat, insya-Allah. Okey, baik. Untuk kaulan karimah, cuba kita ingat semula maksud Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Jadi kaulan karimah, kata-kata mulia. Untuk yang kedua pula, kaulan ma'rufah. Ingat maksud amar ma'ruf, menyuruh ke arah kebaikan. Jadi kaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Dan untuk kaulan layyina, dah belajarkan hukum tajwid, mad lin, iaitu mad lembut. Jadi kaulan layyina, kata-kata lembut. Baiklah, jom kita lihat pula 3 prinsip komunikasi Islam yang akhir. Okey, yang 3 yang akhir ni agak mencabar sedikit. Tak sukar, tak susah ya. Tapi mencabar sebab mungkin istilah yang digunakan kita jarang dengar dan jarang guna. Okey, apa-apa pun jom kita lihat keempat. Keempat prinsip komunikasi dalam Islam adalah kaulan maisura, iaitu kata-kata mudah faham. Kelima, kaulan baligha, iaitu kata-kata tepat dan berkesan. Dan yang akhir sekali, kaulan sadida, iaitu kata-kata benar. Untuk yang keempat, kaulan maisura. Maisura itu berasal daripada perkataan yasara. Dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Yusra, maisura, maksudnya mudah. Jadi kaulan maisura, kata-kata yang mudah untuk difahami. Cuma kaulan baligha dan kaulan sadida, yang ni anak-anak pelajar kena ingat, kena hafal agar kita semua dapat memahami ke-6 prinsip komunikasi dalam Islam. Saya yakin dan pasti semua pelajar boleh mengingatinya dengan baik, insya-Allah. Setelah kita melihat 6 prinsip komunikasi yang digariskan dalam Islam sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka jelas menunjukkan bahawa Islam amat mementingkan adab, termasuklah dalam perihal komunikasi. Hal ini dapat diperhatikan menerusi hadis yang berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik,
atau lebih baik dia mendiamkan diri. Muttafaqun alaih. Diam lebih baik. Hashtag. Adab berkomunikasi. 1. Tidak lalai melakukan ibadah, iaitu ibadah-ibadah wajib seperti solat fardu 5 waktu dan mendengar arahan ibu dan ayah. 2. Guna bahasa yang sesuai dan sopan, bukannya bahasa yang menghina, mengejek orang, body shaming, apa-apa juga perkataan yang boleh menyinggung perasaan seseorang. Dan 3. Sesuaikan dengan masa dan tempat. Janganlah sibuk berwhatsapp semasa memandu kenderaan ataupun sibuk bergosip semasa mendengar ceramah di masjid. Tapi kalau buat live tentang ceramah, okey juga tu kan? Jadi ambil kira perkara-perkara ini. 4. Memastikan kesahihan maklumat. Yang ni penting sebab ramai dari kalangan kita yang suka berkongsi berita atau maklumat yang tak pasti lagi sama ada ianya benar ataupun palsu. Jangan sewenang-wenangnya kita berkongsi maklumat, sebab kalau tak pasti, jangan kongsi. Rujuk portal kerajaan sebenarnya.my terlebih dahulu. Dan yang kelima yang akhir sekali, tidak menyebar fitnah dan membuka aib. Janganlah kita menyalahgunakan media sosial seperti Facebook, Instagram untuk menjaja apa-apa cerita atau apa jua propaganda. Jangan kita menjadi penyebab tersebarnya saham dosa. Sebaliknya, berusahalah untuk kita menjadi penyebab tersebarnya saham pahala. Kan baik gitu? Perintah pergerakan kawalan, tapi orang kata lockdown. Weh, Malaysia kena lockdown lah weh. Mana? Serius lah? Weh, kita kena tahu online ni. Nanti kau semua sekolah. Cepat. Tak pasal-pasal nanti makan dah habis. Aku nak pergi dulu tau. Nak pergi. Papa rojau. Bye-bye. Perintah kawalan pergerakan, tapi kat sini semua cakap lockdown. Sahih ke berita ni? Namia, cuba kau cek. Sahih tak? Mana dia dapat berita ni? Kau yakin ke berita ni betul? Kan, soalnya kalau orang macam ni, dia nak post sebab nak kejar populariti, mesti tak sahih kan? Tak. Biasalah orang zaman sekarang ni kan, kalau dia nak popular, mesti nak viral kan? Ya. Lepas tu, kalau dah tahu tak sahih tu, tetap nak post juga. Lainlah kalau korang cuba cek dekat portal sebenarnya.com, ataupun korang pergi cek sendiri dekat berita awani ke, dekat berita-berita dekat akhbar tu pun boleh juga. Jadi ingatlah, jangan sebarkan berita palsu disebabkan komunikasi. Tak pasal-pasal kita dapat saham free dosa kat akhirat nanti. Renungan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Surah Qaf ayat 18. Maksudnya, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Hikmah beradab ketika berkomunikasi. Terdapat banyak hikmah atau kelebihan sekiranya kita beradab ketika berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Di sini, Ustaz hanya menggariskan 6 hikmah, iaitu 3 untuk individu dan 3 untuk masyarakat. Hikmah beradab ketika berkomunikasi bagi individu. 1. Masalah diselesai dengan mudah. 2. Lahir individu berakhlak mulia. 3. Dipandang tinggi oleh segenap masyarakat. Akronimnya adalah MAT. M untuk masalah diselesai dengan mudah. A. Akhlak mulia dapat dilahirkan. T. Tinggi dipandang oleh masyarakat. Hikmah beradab ketika berkomunikasi bagi masyarakat pula. 1. Jauhi salah faham.
2. Hidup aman damai. 3. Mengukuhkan perpaduan. Akronimnya adalah JAP. J untuk jauhi salah faham, A aman damai kehidupan, P perpaduan dapat diperkukuhkan. Alhamdulillah, seorang pelajar telah mengimelkan pada ustaz jawapan bagi soalan kibat yang diambil soalannya dalam buku teks muka surat 208. Okey, jom kita semak. Soalannya berbunyi, kerajaan telah melancarkan pelbagai kempen untuk mewujudkan kesedaran pengguna internet dan mengurangkan jenayah cyber. Okey, ini stimulus soalan. Ramalkan apakah kemungkinan yang akan berlaku sekiranya kempen tersebut diabaikan. Okey, jawapan pelajar tersebut, jenayah cyber akan semakin berleluasa disebabkan oleh sikap sesetengah masyarakat yang mengambil mudah berkaitan perkara tersebut. Kesannya, fitnah dan dosa dapat disebarkan secara percuma. Kesimpulannya, kita perlulah mengamalkan adab dalam berkomunikasi untuk membina jati diri Muslim yang sejati. Baik, sekarang kita semak sama-sama jawapannya. Okey, jenayah cyber akan semakin berleluasa. Okey, yang ini ustaz terima sebagai isi. Okey, disebabkan oleh sikap sesetengah masyarakat yang mengambil mudah berkaitan perkara tersebut. Okey, ustaz terima juga jawapan sebagai huraian. Kesannya, fitnah dan dosa dapat disebarkan secara percuma. Okey, ini kesan. Okey, bagi huraian, ya, diterima sebagai huraian lengkap. Kesimpulannya, kita perlulah mengamalkan adab dalam berkomunikasi untuk membina jati diri Muslim yang sejati. Okey, baik, kesimpulannya diterima sebagai jawapan untuk kesimpulan. Okey, jadi berapa markah yang pelajar ini dapat? Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, pelajar ini mendapat 4/4 markah. Tahniah diucapkan. Setelah kita mempelajari tajuk ini, marilah kita bersama-sama mengamalkan adab ketika berkomunikasi, sama ada ketika berkomunikasi secara langsung ataupun melalui pelbagai media perantaraan. Kecanggihan teknologi yang wujud pada zaman cyber ini telah menyediakan pelbagai platform media yang sewajarnya merapatkan hubungan ukhuwah dalam kalangan kita dan bukannya merenggangkan tali silaturahim antara kita bersama. Jaga lidah, jaga bicara, jaga tangan apa yang disampaikan, renung-renungkan dan selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.